أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ونبيه وصفيه وخليله ولا نبي بعده. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam siri yang kedua dalam silsilah kuliah online Tanbihul Ghafilin. Jadi kita sambung pembacaan kita dalam bab Al-Ikhlas. Dalam hadis ataupun dalam poin yang keempat dalam bab Al-Ikhlas ini, pengarang iaitu Abu Lais Muhammad telah menyebut bahawa Hadatsana Muhammad bin Fadl telah berkata, Hadatsana Muhammad bin Ja'far, Hadatsana Ibrahim bin Yusuf, Hadatsana Ismail an Amr an Sa'id an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rubba sa'imin laysa lahu hazzun min sawmihi illa al-ju'i wal 'atash wa rubba qa'imin ليس له حظ من قيامه إلا السهر والنصب. Maksudnya, dalam hadis ini Nabi SAW telah bersabda, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam sunannya, Ibnu Majah, An-Nasa'i daripada Sa'id Al-Khudri, Sa'id Al-Makhbari. Ya, hadis ini hadis yang banyak riwayatnya. Dia telah berkata, Nabi SAW mungkin ataupun ada orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapat apa-apa pun habuan daripada puasa dia, melainkan laparnya dan dahaganya sahaja. Dan ada orang yang bangun malam tetapi dia tidak memiliki atau tidak mendapat habuan daripada bangunnya itu pada malam hari, melainkan letih berjaga dan letih berdiri sahaja. Jadi ini kenapa berlaku begini? Pengarang mengatakan, yakni sekiranya dia tidak bangun dan tidak berpuasa, melainkan dia tidak bangun dan berpuasa untuk mendapatkan pahala daripada Allah Azza wa Jalla, atau redha daripada Allah Azza wa Jalla. Dia bangun kerana benda lain. Jadi bangunnya, siamnya tidak bermakna. Ini malang, tuan-tuan. Ibadah yang besar tetapi tidak disertakan dengan ikhlas adalah malang, adalah tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seperti mana disebut oleh hukama. Mereka berkata, Masalah man ya'malu ta'at lirriya' was-sum'ah kamithlu rajulin kharaja ila as-suq wa mala'a kisahu husah
فيقول الناس ما أملأ كيس هذا الرجل فلا منفعة له سوى مقالة الناس ولو أراد أن يشتري به شيئا لا يعطى به شيئا كذلك الذي عمل للرياء والسمعة لا منفعة له من عمله شيئا سوى مقالة الناس ولا ثواب له في الآخرة. Hukama berkata, orang yang buat satu-satu kerja kerana riak sama seperti orang pergi pasar dan dia penuhkan beg dia tu, kis dia tu, kalau kita hari ni plastik lah, dia penuhkan beg pasar dia tu dengan batu-batu. Orang tengok, banyaknya dia beli barang, beratnya barang dia. Orang pun kata, dia ni untung dekat pasar, bawa balik banyak benda. Dia pun seronok, orang duduk kata dia. Tapi hanya dia yang tahu bahawa tidak ada manfaat untuk diri dia, tidak ada manfaat untuk dia gunakan, melainkan hanya berat beban yang dia bawa, tapi tak boleh buat apa-apa. Orang lain tak tahu. Orang lain ingat dia ni bawa balik macam-macam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, wa qaddamna ila ma amilu ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami kembalikan dia kepada apa yang dia kerjakan daripada amal-amal, lalu faj'alnahu, kami menjadikan amal-amalnya itu haba'an mansura, debu-debu yang berterbangan. Tak ada apa tu. Dia bila patah balik ke Allah, dia nak ambil amalan dia, tengok amalan dia ni tidak ada. Ini amal yang dia buat kepada selain daripada Allah batal, tidak ada, tidak diberi habuannya, pahalanya hilang. Waja'alna kal haba'i mansur, dan amalan itu menjadi seperti debu yang berterbangan, itu yang tidak nampak di dalam cahaya matahari, tak nampak, hilang. Itu yang pertama pagi. Yang kedua, diriwayatkan oleh Waqi' daripada Sufyan Ats-Tsauri yang mendengar daripada Mujahid telah berkata, Mujahid ini tabi'in yang menafsirkan Al-Quran. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala, ya Rasulullah, inni atasaddaqu bis sadaqah fa'altamisu biha wajhullah ta'ala wa uhibbu an yuqala li khair, فنزلت هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Jadi Imam Mujahid dalam nak menafsirkan ayat 110 dari surah Kahfi ini, dia mendatangkan asbabun nuzul, bahawa ada seorang lelaki datang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dia kata, ya Rasulullah, aku bersedekah dengan satu sedekah, lalu dalam sedekah itu aku nakkan pahala daripada Allah, dan aku juga suka untuk orang melihat aku ini sebagai orang yang baik. Lalu turunlah ayat, bahawa siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, iaitu siapa yang takut kepada Allah, takut bila dia nak berdepan dengan Allah nanti, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, maka hendaklah dia ikhlas dalam melakukan amal saleh. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا,
Janganlah dia mensyirikkan Allah dengan seseorang pun, dengan sesuatu. Ni tuan-tuan, orang yang ikhlas ini, dia adalah orang yang menjaga niat dia sepanjang masa, sepanjang ketika, sepanjang amal dia itu tadi. Telah berkata seorang hukama, seorang cerdik pandai, man amila sab'atan duna sab'atin lam yantafi' bima ya'mal. Siapa yang buat 7 perkara tanpa 7 perkara, maka dia tidak akan mendapat manfaat daripada amal. Yang pertama, ay ya'mal bil khauf duna al hazar. Dia buat kerana takut tapi tidak berhati-hati. Ini dia kata, contoh dia kata, inni akhafu azabillah wala yahzar min az-zunub wala yanfa'uhu dhalika qaul syai'a. Dia kata apa? Aku ni takut pada Allah, aku ini takut pada azab Allah, tapi dia tidak berhati-hati di dalam perkara-perkara yang mendatangkan dosa. Takut macam mana kan? Jadi kata dia ini akhafu azab Allah itu tidak mendatangkan manfaat pada dia, tidak membawa dia kepada keselamatan. Yang pertama. Yang kedua, dia melakukan dengan pengharapan, berrojak duna talab, tapi tidak meminta, tidak mencari apa yang dia harapkan itu. Contoh dia kata, inni arju sawab Allah ta'ala wala yatlibuhu bil a'mal as-salihah falam tanfa'uhu maqalatihi syai'a. Dia kata dia nak pahala, dia nak redha Allah, tapi apa yang dia buat? Dia tak buat amal soleh. Dia duduk harap saja. Jadi apa yang dia duduk kata itu tidaklah mendatangkan kepadanya pahala. Yang mendatangkan pahala adalah amal-amal soleh. Jadi ini sia-sia. Ini dia tak manfaat. Ay ya'mal bin niyyah dunal qasad. Dia buat dengan niat, tanam niat banyak tetapi tidak ada qasad. Qasad ini tidak ada objektif. Ini dia niat dalam hati dia untuk melakukan ketaatan dan kebaikan, tetapi dia tidak tanam di dalam jiwa dia untuk melakukan perkara itu. Maksudnya dia niat, dia nak puasa, tapi tak bangun pun sahur, nak puasa, tapi esoknya dia sibuk cari makanan. Ini maknanya dia tidak ada azam, dia hanya niat sahaja. Mana dia tidak dapat apa-apa. Ay ya'mal bid-du'a dunal juhd. Dia berdoa tetapi tidak bersungguh-sungguh. Dia berdoa kepada Allah untuk Allah beri kepadanya taufik untuk melakukan kebaikan, tapi dia tidak bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan. Maka doanya tadi tidaklah mendatangkan kepadanya faedah. Dan hendaklah dia sepatutnya berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu, lalu Allah akan memberikan kepadanya taufik. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Hendaklah mereka ini bersungguh-sungguh di dalam mentaati Allah, nescaya Allah akan memberikan kepadanya hidayah kepada jalan-jalan Allah. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang ihsan. Jadi tuan-tuan, ini penting bagi kita untuk kita melakukan kebaikan ini dengan bersungguh-sungguh, dan barulah Allah akan menyambung kebaikan kita dengan kebaikan demi kebaikan. Ini penting, benda yang kalau tidak, kita untuk perasan saja.
kita dah berdoa, nanti Allah akan beri. Yang kelima, dia beristighfar tetapi tidak pernah menyesal. Istighfar, dia kata astaghfirullah, tapi dia tidak menyesal atas apa yang dia lakukan daripada dosa-dosa dia. Bahkan dia tak ada pun keazaman untuk meninggalkan dosa itu. Maka ini istighfar dia tadi tidak mendatangkan apa-apa manfaat kepada dia tanpa penyesalan. Yang keenam, ay'amal bil alaniyah duna sarirah. Dia buat perkara semua hak baik-baik semua depan orang. Tidak ada pun perkara yang tersembunyi, kebaikan dia yang tersembunyi. Ataupun dia depan orang je baik, bila dia duduk seorang-seorang dia tak baik. Jadi orang begini tidaklah bermanfaat kepadanya kebaikan dia depan orang tadi. Dia duduk seorang-seorang ni teruk, masya-Allah. Ataupun dia dengan keluarga dia tak baik langsung, tapi kalau dengan orang ni, masya-Allah, ini orang begini tidak ada manfaat kebaikan dia kepada diri dia. Dan orang yang melakukan amal dia dengan tipu helah tanpa keikhlasan. Yang ni, orang ini melakukan ketaatan bersungguh-sungguh, tetapi ketaatan yang bersungguh-sungguh itu bukan kerana Allah. Dia bukan buat kerana Allah. Maka amalnya tadi tanpa ikhlas ini tidak mendapat apa-apa, melainkan menipu dirinya sendiri sahaja. Ada juga orang yang tipu diri sendiri. Dia pulun buat baik, tapi kebaikan dia itu bukanlah apa yang dia akan dapat dan peroleh. Wal'iyazubillah. Kita kena perbaiki, tuan-tuan, niat-niat kita, tuan-puan. Kerana kita nak kaut hasil daripada apa yang kita buat di hadapan Allah nanti. Kalau kita tidaklah melakukannya kerana Allah, kita takut nanti kita tidak kembali kepada Allah dengan apa yang kita hajatkan. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita hati yang ikhlas, hati yang khusyuk di dalam melakukan amalan-amalan kita sehari-hari. Diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Ini hadis yang baru. Diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yakhruju fi akhiriz zamani aqwamun yakhtiluna ad-dunya bid-din. Iaitu orang yang mengambil dunia dengan agama. Dia cari dunia ni dengan mempamerkan agama dia. Yakhtiluna ad-dunya bid-din fayalbisuna libasa juludi ad-dha'ni min al-lini alsinatihim ahla min as-sukar. Ciri mereka ni lagi apa dia? Dia pakai tu pakaian sufi, pakaian daripada kulit kambing. Dan fayalbisuna libasa juludud dha'n, dia pakai pakaian daripada kulit kambing. Minal linu alsinatihim al-layyinu alsinatihim. Dan mereka ni orang yang lembut lidah mereka. Maksudnya apa? Mereka ni manis mulut. Ahla minas sukar. Mulut mereka lagi manis daripada gula. Wa qulubuhum qulubuz zi'ab. Tetapi dalam hati mereka ada hati serigala. Yaqulullah
Abi taghtarun, apakah dengan aku kamu nak menipu? Am alayya yajtariun, ataupun kamu nak berani dengan aku? Fabi halafta la'ab'athanna ala ulaika fitnatun tad'u al-hakimul 'aqil fiha hayran. Jadi kaum ini mereka bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya aku akan membangkitkan mereka ini dalam keadaan fitnah, yang orang yang bijaksana pada zaman mereka ini duduk dalam kehairan. Hadis ini menceritakan kepada kita bahawa di akhir zaman ini ramai orang-orang yang berpura-pura, ramai orang yang munafik, ramai orang yang tengok pakaian dia kita rasa dia ni orang zuhud, orang yang baik, tapi sebenarnya dia tidak begitu. Bahkan dia cuba bermain helah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah tanya, apakah dengan Allah mereka nak menipu? Apakah dengan Allah mereka nak berani-berani untuk mencari pasal? Jadi orang yang berpura-pura ini, tuan-tuan, adalah orang yang berbahaya. Orang yang dia sedang akan menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahaya. Kita nak berkelahi ni, dia cari yang sama padan. Nak berkelahi dengan Allah ini memang tak akan berjaya. Ini macam orang Yahudi. Mereka ni nak cari berkelahi dengan Allah, mereka rasa mereka boleh lepas. Tapi tu rasa saja, mereka tidak akan sekali-kali boleh lepas daripada Allah dan azabnya. Hadis yang ketujuh ataupun bicara kita yang ketujuh diriwayatkan daripada Waqi', daripada Sufyan, daripada Habib, daripada Abi Saleh, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, orang lelaki ni kata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni a'malul amal fa asarrahu fa yattali' alaihi fa yu'jibani dhalik ilaihi fihi ajr. Qal, laka fihi ajran, ajrul sir wa ajrul a'laniyah. Ini keutamaan ikhlas. Seorang lelaki ni dia kata dia buat satu amal, dia sembunyikan amal ini. Dia tak mau tunjuk ke orang, tapi ada orang duk korek amalan dia, duduk cari, duduk tengok dia, duk perhati dia dalam jumpa amalan dia. Fa yu'jibani zalika ilayya. Yang ini menyebabkan dia kagum pada aku. Fihi ajar, dia kata ada pahala tak? Rasulullah SAW kata, laka fihi ajran, bagi kamu dalam amalan itu 2 pahala. Kalau kita sembunyi amal kita, orang kau cari-cari jumpa juga, kita dapat 2 pahala, iaitu ajrus sir, pahala sembunyikan amal tadi, wa ajrul alaniyah, dan bila dia tahu, dia tengok, dia tiru, kita dapat juga pahala buat ibadah terang-terangan. Jadi untunglah orang yang beribadah secara sir. Sebab apa? Kalau orang korek-korek cari, dia dapat juga pahala alaniyah. Dan kita tengok banyak ibadah-ibadah ulama-ulama dahulu yang dirahsiakan, tapi akhirnya sampai kepada kita juga. Dah berapa generasi dah, dah berapa kurun dah, akhirnya kita tahu juga berapa ramai orang yang mati, lalu amal dia dikeluarkan, dicerita-ceritakan. Ini untung orang yang kebaikannya disembunyikan. Orang yang rajin live ni susah sikit lah. Jadi orang yang mengajak surau, mengajak masjid yang tidak glamour ini, dia boleh dapat 2 pahala. Orang yang mengajak live ni harap orang share, dia dapat pahala alaniyah je lah. Tu pun kalau niatnya ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kalau tak ikhlas, tak ada apalah. Mudah-mudahan ada manfaat ilmu lah untuk
kita kutip di akhirat nanti, ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita keikhlasan, memberi kepada kita keinginan untuk mendapatkan akhirat lebih jauh daripada keinginan mendapatkan dunia. Dan kita ini bukanlah orang yang mencari makan dengan agama. Berkata Al-Faqih rahimahullah, apa yang dimaksudkan dengan orang yang mencari-cari amalan itu ataupun mengikuti dengannya, maka baginya 2 pahala itu apa dia? Dia syarah balik hadis tadi. Li amali wa ajru lil iqtida' bihi. Kama qala, maksudnya orang yang mencari-cari amalan dia tu orang yang duduk parti dia, duduk nak follow dia, nak ikut apa dia buat. Contoh kita tengok hari ni ramai orang bersedekah. Sebab apa? Sebab viral orang bersedekah. Jadi pakat bersedekah, pakat tolong orang susah. Alhamdulillah, orang susah pun dalam zaman PKP ni dia senang. Di dalam zaman PKP ni orang susah yang senang. Orang senang kemungkinan susah balik. Jadi ada orang yang Allah berbolak-balikkan hari-hari kita ini. Tak semua orang selama-lamanya orang ni tidak selama-lamanya dia senang. Ada hari dia senang, nanti datang zaman dia susah. Ada hari dia susah, nanti datang zaman dia senang. Ini selari dengan firman sabda Nabi SAW, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang melakukan satu sunnah yang baik, lalu orang lain ikut dia. Siapa yang mulakan perkara yang baik, kemudian buat orang follow dia, orang ikut dia, maka baginya apa? Pahala apa dia buat, dan pahala orang yang ikut dia. Contohnya, hari ni ada orang duk ajak cara nak buat pengajaran online. Jadi kita pergi mengaji dengan dia. Jadi kita duk mengajak ni, dia pun dapat pahala juga. Kita belum tentu lagi. Tapi orang yang memulakan sunnah yang baik itu, dia akan mendapat pahala daripada kita. Pada hari kiamat nanti dia akan dapat pahala-pahala. وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang melakukan amal yang jahat, kemudian ada orang ikut, fa'alaihi wizruha, dia dapat jahat, pahala dosa jahat itu, dapat balasan buat jahat itu, dan juga orang yang ikut dia selepas itu. Ini lagi musibah, tuan-tuan. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan sekiranya perkara itu menjadi kekaguman dalam hati dia, bila orang tengok amalan dia, makna itu tidak menjadikan dia, bukan dia buat sebab orang nak suruh orang ikut, maka dia akan kehilangan akhirat dia. Ini kita risau juga. Jadi kita jangan mencari glamour dalam amal soleh. Kita jangan mencari glamour. Cari glamour dalam nyanyian, dalam bakat lukisan, cari glamour dalam masakan. Itu tak apa. Nak jadi artis kuliner, tapi nak jadi artis akhirat tak boleh. Kerja-kerja akhirat ini kerja sir. Kerja-kerja akhirat ini kerja mencari pahala, bukan mencari kekaguman-kekaguman. Macam mana ni? Kita ni online ni. Ini mengajar. Kalau kita duduk mengajar sembunyi-sembunyi, macam mana orang nak dapat ilmu? Jadi kita kena share lah. Share ilmu ini untuk tujuan penyebarannya, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendapat
apa, mendapat kefahaman daripada ilmu yang kita ada dan mendapat habuan beramal dengan ilmu yang kita miliki. Ilmu ini dia tidak menjadi faedah kalau kita tidak mengamalkannya. Dan zakat ilmu ini adalah mengajarkannya kepada orang lain. Jadi saya reti bahasa Arab, baca kitab Arab, tuan-tuan dengar. Jadi mudah-mudahan saya bayarlah zakat berpahaman bahasa Arab yang Allah beri kepada saya. Tuan-tuan dapat ilmu daripada kitab ini, dapat amalkan. Mungkin yang baca kitab tak amal, yang dengar kitab yang amalkan. Jadi mudah-mudahan saya boleh tumpang pahala tuan-tuan. Jadi kita ambil hadis yang terakhir hari ini. Panjang tuan-tuan bab ikhlas ni. Mungkin ada lagi 2 siri baru kita habis apa. Tapi tak apalah. Kita istiqamah. Mungkin 1 siri lagi. 1 siri lagi bab ikhlas ni baru kita habis. Kita tak kalut nak pergi mana kan. Kita santai-santai pagi-pagi Selasa. Kita habis Tanbihul Ghafilin. Jadi apa hadis yang last pagi ni sebelum kita bersurai, diriwayatkan daripada Abdullah bin Mubarak rahimahullah, daripada Abi Bakr ibnu Abi Maryam, daripada Dhamrah bin Habib telah berkata, Dhamrah bin Habib radhiyallahu anhu telah berkata, Nabi SAW, Innal malaikata yarfa'una 'amala 'abdin min 'ibadillah wa yastaktsirunahu wa yudhakkunahu hatta yantahu bihi ila haitsu syaa Allah ta'ala min sultanih fayuhi Allah ilaihim innakum hafazatun 'ala 'amali 'abdi wa ana raqibun 'ala ma fi nafsihi Inna abdi hadha lam yukhlis li amaluh. Faktubuhu fi sijjin wa yas'aduna bi'amalin abdun fayastaqillunahu wa yuhqirunahu hatta yantahu bihi ila haythu syaa Allah min sultanih fayuhi Allah ilaihim innakum hafazatun ala amali abdi wa ana raqibun ala ma fi nafsihi inna abdi hadha akhlasa li amaluh faktubuhu fi illiyin. Hadis ni hadis apa penamat untuk pagi ni. Hadis ni hadis kata hadis Al-Qudsi. Hadis sanadnya dhaif, diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud. Dan dalam susul riwayat hadis ini ada Abu Syekh, dan diriwayatkan daripada jalan yang sama oleh Abu Syekh di dalam Al-Azamah. Hadis ni dhaif tuan-tuan. Macam mana kita nak baca ke? Kena baca lah. Kita baca kitab ini, kita baca apa habis. Tapi kita kena sebutlah bila dhaif. Tapi dhaif ni dalam masalah fadail a'mal kita boleh riwayatkan, kita boleh pakai. Sesungguhnya para malaikat yarfa'una amala abd, bawa amalan seorang hamba. Dan malaikat tengok, oh amalan ni hebat, amalan ni, malaikat duduk tengok, oh amalan ni banyak pahala ni, amalan ni berapa mulia ni. Malaikat duduk kagumlah dengan amal ini. Sampailah satu tempat daripada setakat mana malaikat boleh naik ini, mana dalam hadis ini pun haitsu syaa Allah Ta'ala min sultanih, pada tempat yang mana Allah kehendaki. Lalu Allah pun kata pada mereka, pada malaikat, sesungguhnya kamu ini tukang catat amal sahaja, tukang catat amal hamba-hambaku, dan akulah yang memerhatikan atas apa yang ada dalam jiwa mereka. Sesungguhnya hambaku ini
tidak ikhlas di dalam amal mereka, amalannya, maka campaklah dia ataupun tulislah dia di dalam kitab As-Sijjin. Kita buat baik, malaikat pun kagum dengan kita, tapi sebab buat baik kita tidak ada apa kita panggil ikhlas, maka kita termasuk dalam golongan Sijjin, golongan yang tercatat dalam As-Sijjin, kitab catatan amal orang-orang yang ahli neraka. Wal'ayazubillah. Malaikat dah kagum dengan kita ni, tapi kita tak dapat lagi duduk dalam golongan aliyin. Wal'ayazubillah. Kemudian malaikat tengok pula hamba ni dia buat amalan, mereka bawa naik pula amalan, tapi mereka duk kata amalan cikai ya. Taklah, malaikat tak sebutlah cikai, tapi dalam hadis yang kata apa? Yastaqillunahu wa yuhqirunahu. Mereka memperkecil-kecilkan amalan hamba ini. Sampailah ke satu tempat, Allah pun kata kepada para malaikat, innakum hafazatun. Kamu ini pencatat ala amali abdi, amal hamba-hambaku. Dan akulah yang mengetahui apa yang ada dalam jiwa mereka. Inna abdi hadza akhlasa li amaluh. Amal yang apa nampak kecil ni, tapi dia ikhlas kepadaku. Faktubuhu fi 'illiyin. Maka tulislah amalan ini dalam kitab catatan 'illiyin, iaitu kitab catatan ahli-ahli syurga. Jadi dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa amal yang sedikit, amal yang kecil itu, amal yang kecil tapi sekiranya dilakukan kerana Allah, lebih baik daripada amal yang besar tetapi dilakukan bukan kerana Allah Azza wa Jalla. Kerana sedikit yang dilakukan kerana Allah Ta'ala itu akan digandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi banyak yang tidak dilakukan kerana Allah itu akan hilang dan sia-sia. Ini bersesuaian dengan dalil dalam surah An-Nisa ayat 40. Allah berfirman, wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Orang yang melakukan satu amal yang kebaikan, amal yang baik, hasanah, yudha'ifha, akan diganda-gandakan, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah akan beri daripada sisinya ganjaran yang besar. Tetapi syarat dia nak jadi amal hasanah ini kerana dilakukan kerana Allah Azza wa Jalla. Tetapi orang yang buat banyak tetapi bukan kerana Allah, tak ada pahala, yang kita sebut tadi, haba'an mansura. Walaupun hadis ini dhaif, tetapi maksudnya qawi, maksudnya sahih, disokong dengan dalil-dalil yang lain yang banyak. Jadi kita jangan tengok besar ke kecil amalan kita, tapi kita tengok kepada siapa kita melakukan amal itu. Sekiranya kerana Allah, maka berbahagialah kita di akhirat nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ikhlas dan istiqamah di dalam kuliah subuh kita ini. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita semua dan memberikan kepada kita rezeki untuk mendapatkan amal-amal yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita jumpa balik minggu depan dalam hari dan waktu yang sama, dan kita membincangkan lagi dalam tajuk ikhlas, tapi part ketiga. Itu intro itu campur dengan ikhlas dah, part 1. Tapi dan satu muka aja ikhlas. Tapi hari ni kita boleh, alhamdulillah, Allah izin, kita boleh 3 muka buat ikhlas. Dan ada lagi 2, 3, 4, 5. Kena 2 kali lagi. Ada 6 muka lagi buat ikhlas. Jadi kita kena 2 kali lagi. Tak apa, kita pergi slow
slow. InsyaAllah, mudah-mudahan amal kita yang sedikit ni, baca 2-3 muka surat ini, diberikan kepada oleh Allah Subhanahu Wa Taala niat yang ikhlas, dan diberikan juga istiqamah. Amal yang sedikit tapi istiqamah itu lebih baik daripada amal yang banyak tapi terputus. Jadi kita cubalah untuk setiap minggu bersiaran. Allah Ta'ala alam. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat al ahya' min amwat qadil hajat. Allahumma ij'alna minat tawwabin wa ij'alna minal mutatahhirin wa ij'alna min ibadikas salihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.